Saya seorang businessman muda lah masa tu. Seperti mana dalam trade saya kan. Saya sebenarnya buat kerja-kerja pakar. Ada few contracts dengan kerajaan lah, especially dekat JKR, tentera. So waktu itu saya terpanggil. Tiba-tiba bila tengok dalam buletin TV3 Anwar dipecat, saya terus bangun, bayar, terus pergi ke Bukit Damansara. Di Bukit Damansara tu pula, koinsidennya pejabat saya depan rumah Datuk Seri, seberang jalan. Jadi itu yang membuatkan saya jadi kata orang eager nak tengok apa yang berlaku. Sebab office saya depan rumah dia, so saya tahulah yang Anwar Ibrahim tu duduk di depan tu. So saya terus balik pejabat. Jadi bermulalah apa yang kita tahu sampai hari ini, perjalanan reformasi itulah. Betul apa yang saudara Jonah tadi kata, yang Anwar Ibrahim tu sebenarnya sebagai satu ikon saja, sebagai satu kata asbab. Kita bukan memperjuangkan Anwar Ibrahim itu secara peribadinya, tidak. Tapi kita mendukung perjuangannya tu. Macam yang saudara Jonah cakap tadi kalau seorang timbalan Perdana Menteri boleh diperlakukan sebegitu rupa, di mana letaknya kita ni? Kita tengok masa reformasi jalanan, kita dipukul merata-rata tempat, macam pukul binatang. Kalau siapa yang ikut Twitter thread saya sediakan video sekali, tunjuk yang apa yang kita kata ini bukan satu benda yang kita reka-reka, ada buktinya. Jadi kita nampak kezaliman di pihak penguasa, di pihak kerajaan pada waktu itu, tutup mulut, tak ada yang condemn, seolah macam kita dibiarkan katakan macam berperang dengan penguat kuasa lah di jalanan. Masa tu tak ada pun menteri-menteri yang mengeluarkan pandangan, oh ini tak boleh, ini tak boleh, tak ada. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, yang ramai yang kena buang kerja, ramai yang yang student yang kena, especially university student, mahasiswa yang kena buang universiti. Macam saya, pergaduhan pula dengan, bukan pergaduhan lah, perselisihan faham, perselisihan pendapat. Sebab pada waktu itu partner syarikat saya adalah seorang bekas ketua Bahagian UMNO. Jadi bila satu hari itu selepas beberapa siri reformasi, saya dipanggil ke pejabat dan sorongkan pada waktu itu Sunday Star kalau tak silap saya lah, dan terpampang kelibat saya lah dalam gambar tu. Jadi itu menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kawan-kawan dia lah. Sebab pada waktu itu dia memang rapat dengan Najib Razak. Dia memang orang Najib Razak. Jadi bila dah berlaku macam tu, dia pun dah tahu. So kita buat haluan masing-masing. Kita split. And then saya siapkan projek yang ada lah. Pada waktu itu saya berjanji nak siapkan projek-projek sedia ada sampai habis. Saya ingatkan benda tu, perselisihan faham itu habis di situ. Rupanya tidak. Bila dia pull out tu, bila saya dalam proses saya siapkan projek-projek saya tu, saya kena terminate satu persatu tanpa alasan yang kukuh. Projek ni kena terminate, lepas tu ada problem dengan dia punya pembayaran, projek tu kena terminate. Jadi saya heran, lepas satu-satu saya ni kena terminate. Baru saya teringat, rupanya masa perbincangan perselisihan pendapat di pejabat partner saya tu, dia juga ada bagi saya satu surat. Surat tu ada jata negara yang meminta dia menyatakan pendirian dia, sama ada dia menyokong masa itu Mahathir ataupun Anwar Ibrahim. Saya pun terkejut, benda-benda macam tu betul-betul berlaku, whereby you boleh tanya orang bawah ni, you sokong mana? You tak sokong Mahathir,
Then apa yang berlaku ke atas saya sebab saya tak suka orang Mahathir lah. Sebab rezeki saya cakap dengan dia ada di mana-mana. Bukan rezeki saya dari tangan Mahathir. Rezeki saya daripada Tuhan. Jadi lepas tu projek-projek pun semuanya habis. Ada yang habis, ada yang kena terminate. So saya dalam keadaan yang amat katakan apa, tertekan pada waktu itu. Sebab pembayaran pun saya tak dapat, apa semua tak dapat. Satu persatu dunia saya kira runtuh lah. Dimulai dengan kereta saya kena tarik, rumah saya kena rampas bank, pejabat saya kena kunci sebab tak bayar sewa. So it's very kata orang sad lah pada waktu itu yang sebab saya seorang-seorang. Saya tak ada apa tu, bukan di kalangan golongan-golongan yang kata orang pemimpin lah. Saya ni orang biasa. Sebab saya punya Twitter tu saya tak nak letak nama, tak nak letak muka. Bukan sebab saya berterupa, tidak. Sebab saya memang tak nak orang kenal. Jadi bisnes habis, rumah kena tarik, kereta kena tarik, office kena kunci. Sehingga kan saya ni boleh dikatakan hidup segan mati tak maulah. Sehingga saya terpaksa bawa anak bini saya pindah ke flat kos rendah. Pada waktu itu kawan saya perkenalkan ada flat kos rendah lagi di kawasan saya. Jadi saya pindahlah. Daripada rumah teres 5 bilik, rumah besar, saya pindah ke rumah flat. Tapi semangat melawan saya tu tetap kuat. Saya cakap, lagi kau tekan aku, lagi aku akan lawan. Dalam pada saya bermasalah macam tu pun, saya without fail, saya akan turun. Saya akan sebarkan apa tu, leaflet. Ingat tak Jonah yang kita pakai leaflet kecil-kecil? Flyers. Dekat Masjid Negara, dekat Masjid Jamik, dekat kawasan sekitar bangsa, dekat semua dah. Jadi saya nak tambah sikit bang. Waktu tu saya difahamkan kita masukkan macam tulisan kertas-kertas kecil ni masuk dalam kasut orang. Jadi nanti bila dia nak pakai kasut, dia rasa macam ada benda, dia tengok. betul. Okey, pukul berapa, himpun kat mana. Tapi betul lah, sebab kita turun pada waktu itu bukan kerana saya tak tahu yang lain. Saya turun pada waktu itu bukan kerana Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebagai satu simbol bagi saya. Dan apa yang Anwar Ibrahim hadapi itu, saya pula hadapi benda yang sama sebab saya menyokong apa yang Anwar Ibrahim bawa ni. Tentang perubahan, tentang reformasi. Saya percaya yang agenda yang Anwar Ibrahim bawa ni, inilah agenda yang harus kita tegakkan jika kita nak negara kita kembali kepada landasan yang betul. That's it. Saya period. Situ disebabkan pegangan saya itu, saya lawan. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, makan pun kadang-kadang kata orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang pada waktu itu. Tapi perjuangan tetap kena teruskan. Kalau kita stop, dia orang seolah-olah kita bagi dia silver plate, kemenangan bagi dia orang sebab kita ni 1-2 minggu reformasi terus terkubur. Jadi tugas kita orang ni, kita masa itu kita buat penerangan. Kita jumpa orang kawasan kita jumpa macam-macam orang lah saya jumpa pada waktu itu, sehingga kan saya berdebate dalam radio. Tentang isu ni, bukan isu Anwar, isu kezaliman, isu rasuah, isu ketirisan pada waktu itu, isu bailout besar. So betul bang. Benda jadi kata orang nak kalau orang tanya saya adakah saya menyesal saya hilang perniagaan, hilang rumah, hilang kereta, hilang segala-galanya, saya cakap tidak, saya tidak menyesal. Adakah saya menyesal masuk lokap apa semua? Saya tidak menyesal. Sebab bagi saya itu adalah satu proses. Proses untuk kita memperbaiki negara kita. Kalau tak ada orang macam kita ni yang rebellious ni, seolah kita macam membiarkan negara kita hancur oleh puak-puak kleptokrat ni lah. Jadi we must, kita di hati kita ni mesti ada
some resistance tau. Cuma yalah, banyak macam-macam fitnah, tuduhan, kita buat reformasi, bawa apa apa nama bom Molotov cocktail. ingat tak dulu? Cocktail. Dia orang kata kita simpan dekat belakang Sogo. Itu dia yang buat, dia yang punya kerja planted tu. Bohong kan. You see? Tak, Dia- yang saya kelakar bang. Yang saya kelakar apa tau bang? Bila dia wartawan ambil gambar, molotov cocktail tu botol plastik. Cuba bayangkan, punyalah bodoh. Kalau ia pun molotov cocktail, kenalah botol kaca. Ini botol plastik. Macam mana nak pecah? Betul. Dia orang sendiri pun tak pandai nak plan benda-benda tu. Ya, benda-benda tu sebenarnya adalah semata-mata untuk memberitahu rakyat yang kita ni golongan yang ganas. Kita ni nak melakukan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Ingat tak Jonah? Perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Baik-baik kita tak sentuh pun pasal sistem beraja apa semua. Yang kita sentuh adalah rasuah, kezaliman, salah guna kuasa, itu saja. Dan kita mahu benda ni di-address pada waktu itu. Dan Pasti. Ya. Mungkin boleh tambah sikit kot, nak bagi dia orang ni faham. Zaman sekarang ni kita ada Clubhouse, Twitter dan sebagainya. Zaman dulu kenapa kita kena turun jalan raya? Bagi dia orang ni faham sikit kenapa kita kena turun jalan raya. Abang Rasti, sebelum abang sambung, saya minta pada pendengar kat bawah, kalau ada anak-anak muda, tolong sedar ya, inilah dia. Saya kira kita punya pejuang-pejuang veteran yang saya sangat selut, yang berjuang, yang bawa kita sampai ke hari ini. Inilah dia pengorbanan mereka yang kita kena tahu. Jadi anak-anak muda tolong faham, perjuangan reformasi ini bukan perjuangan yang sehari dua, bukan sebulan dua. Saya sangat-sangat terharu dan saya sangat ucap terima kasih pada senior-senior ni. Terima kasih banyak atas perjuangan dan pengorbanan anda. Kami semua rasai apa yang kita rasa hari ini, dan perjuangan ini perjuangan yang suci, kita angkat dan kita bela martabat rakyat. Terus.